Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan membentangkan tajuk hadis. Tajuk yang kedua iaitu ijtinabul harami wasyubhat, menjauhi perkara yang haram dan syubhat. اجتناب الحرام والشبهات. عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Daripada Abi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal halalul bayyin wa innal harama bayyin. Mengenai perkara halal itu sudah jelas dan perkara haram itu jelas. Wa bainahuma umurul mushtabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Dan di antara kedua perkara itu terdapat perkara-perkara musyabahat, iaitu tidak pasti, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman taqa syubuhat faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi. Maka siapa yang menghindari perkara musyabahat ini, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubuhat fa waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara musyabahat ini, maka diletakkan perkara itu sebagai haram. Karra'i yar'a haulah lima. Seperti pengembala yang menggembala ternaknya di sekitar tanah larangan. Yushaku ayyarata'a fi. Tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malakin hima. Setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah bahawa Allah mempunyai tanah larangan sendiri. Ketahuilah, dan sesungguhnya benda yang dikunyah dalam jasad, yang berada dalam jasad, jika ia baik, maka baiklah jasad itu. Jika ia buruk, maka buruklah jasad itu. Setiapnya ketahuilah bahawa itu adalah hati. Rawahu Bukhari. Okey, seterusnya kita sambung ke ma'anil kalimatil mukhtarah. Perkataan yang pertama ialah bayyinun, yang bermaksud jelas. Muradif dia ialah zahir, yang bermaksud zahir ataupun nampak. Yang kedua, mushtabihatun, yang bermaksud perkara yang ragu-ragu ataupun perkara yang syubhah. Muradif dia ialah adamil wuduh, yang bermaksud tidak jelas, tak nampak, sama-sama, tak tahu mana betul mana salah. Yang ketiga, istabra'a, yang bermaksud berlepas diri. Yang muradif dia ialah talabul bara'ah minhu, melepas diri daripada perkara tu. Yang keempat, irdihi, yang bermaksud kehormatan diri. Muradif dia badanihi au nafsihi, iaitu kehormatan diri daripada segi badan ataupun diri sendiri. Yang kelima, al-hima, yang bermaksud kawasan larangan. Muradif dia juga al-mahzur, kawasan larangan. Dan yang terakhir, yushiku, terkena, ataupun muradif dia yasra'u aw yaqtaribu, hampir-hampir, sangat dekat, sipi-sipi. Jadi itu saja daripada ma'anil kalimatil mukhtarah. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, seterusnya maklumatin idafiyah ar-rawil a'la lil hadis, yang bermaksud periwayat hadis yang antara yang tertinggi dalam hadis. Periwayat yang paling maksud dia periwayat yang antara yang paling tertinggi dalam hadis. Nama dia ismuhu huwa Nu'man bin Bashir al-Ansari al-Madani. Nu'man bin Bashir al-Ansari al-Madani ini antara periwayat yang paling tinggi dalam hadis. Dan seterusnya, yang kedua tu dia kata wafatuhu. Ketika wafatnya, kutila fi Hamasin sanah 65 Hijrah. Di mana dia wafat, dia dibunuh di Hamas. Hamas tu maksud dia, Hamas tu tempatnya di Syria. Di Syria pada tahun 65 Hijrah. Dan seterusnya nasyatuhu, sumbangannya, perkembangannya, wulida fi sanati saniyah minal hijrah wa kana awwala mauludi wulida fil Islam minal ansari ba'dal hijrah.
Di mana dia kata kat sini, Nu'man ni dia lahirnya pada sanah saniyah minal hijrah, pada tahun kedua hijrah. Wa kana awwala mauludi wulida fil Islam. Dan dia kata kat situ dia adalah antara orang yang terawal dilahirkan dalam Islam. Maksudnya Nu'man bin Bashir ni dia adalah seorang yang paling terawal, dia antara orang yang terawal lahir dalam Islam. Minal ansar ba'dal hijrah, di antara orang yang terawal masuk Islam dari kalangan golongan ansar selepas hijrah. Okay, seterusnya yang keempat, akhlak Nu'man ni, akhlaknya. Kana rajulan rasyidan min siwari sahabah la zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang lelaki yang bijaksana, seorang lelaki yang pandai cerdik. Min siwari sahabah la zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya adalah syarah hadis jumalan. Awalan al-hilalu al-mahidu syai'un wadihu la ishtibahu fi misal akala tayyibatu wa syaribal al-ashribat at-tayyibah. Maksudnya halal yang jelas yang tiada keraguan kepadanya, seperti memakan dan meminum minuman yang baik. Maksudnya dekat makanan tu ada logo halal, kita yakin benda tu memang halal. Okey. Saniyan al-haramu al-mahidu mislu aklu maitatu wa dam wa lahmu khinzir wa syaribul khimar wa nikah al-muharram wa labis al-haril li rajul wa aklu riba wa sadiqa wa rudhali. Maksudnya haram yang jelas seperti memakan makanan bangkai, darah, daging khinzir, minum arak, perkahwinan yang diharamkan, memakai pakaian sutera bagi lelaki, memakan riba, mencuri dan sebagainya. Haram yang jelas tu maksudnya kita tahu bangkai, khinzir, semua tu haram untuk makan. Allah dah berfirman dekat Al-Quran tentang benda ni. Yang kedua, tentang perkahwinan yang haram. Contohnya kita kahwin lelaki dan lelaki, perempuan tu memang haram sebab dia bisa melanggar dengan syariat Islam. Memakai pakaian sutera bagi lelaki memang haram kat dalam Islam, dan kita memakan riba serta mencuri dan sebagainya memang sebab tu memang haram di sisi Allah dan di sisi Islam. Salisa al-mutasyabihayi kamusyabaha. Mutasyabiha mislu aklud aw akhadhu ba'du ma'tila fi halli aw tahrimuhu. Maksud dia perkara yang diragui seperti memakan atau mengambil sebahagian perkara yang menjadi pertikaian dari segi halal dan haramnya. Kat sini dia nak jelaskan kalau kita macam ragu-ragu nak makan benda ni, contoh kita nak makan coklat yang dari luar negara tapi tak ada logo halal, so kita macam ragu-ragu, so kalau macam tu janganlah kita makan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tiba giliran saya pula untuk menerangkan tentang apa pengajaran kita dapat daripada hadis, iaitu ma yurshidu ilaihil hadis, yang dibawa tajuk Ijtinabi al-haram wa syabahat. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu inna hilalu ma ahilallahu wa haramu ma haramullahu bidalil sharih. Maksud dia, setiap perkara yang halal itu adalah halal di sisi Allah, dan yang haram itu adalah perkara yang diharam oleh Allah dengan dalil yang jelas dan nyata. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh berkenaan dengan khinzir. Korang semua tahu yang khinzir itu haram, yang khinzir itu tak elok untuk dimakan. Memang Allah cakap pun khinzir itu haram, tapi ada setengah masyarakat tak percaya yang khinzir ni haram ke. Macam mana nak tahu khinzir ni haram? So Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nahl, yang jelas dan nyata, yang berbunyi إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Ini membawa maksud Allah telah mengharamkan ke atas kita untuk makan makanan yang berbangkai, darah,
daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Sudah terang lagi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sahih dan jelas dan tiada alasan untuk kita menolak segala arahan ataupun tanggungjawab kita dalam menjauhi perkara-perkara yang haram. So itulah dimaksudkan tentang inna hilalu ma ahilallahu wa haramu ma haramallahu bidalil sore. Okey, kita pergi yang kedua iaitu man ta'adda al-hilalu wa waqi'u fi syubhat fa innahu qad qaribu al-haram. Maksud dia, barang siapa yang melanggarkan perkara yang halal dan mengambil perkara-perkara yang syubhat, dia telah mendekatkan diri kepada yang haram. So, kita ambil satu situasi di mana seorang hamba ni dia solat, dia istiqamah dalam melakukan ibadah. Tapi at the same time, dalam menjalani perkara seharian dia tak perasan yang sebenarnya dia telah melanggar satu perkara yang halal. Sebagai contoh, dia ni everyday makan daging yang diimport dari negara-negara luar ataupun lebih spesifik, negara-negara barat. Dia tak pernah tahu pun pasal apa daging tu, macam mana sembelihan daging tu, halal ke tak. Lama-lama dia tak ambil kisah pun sebab ni kerana terlalu suka dan taksub dengan satu benda tanpa periksa asal-usul kejadiannya. Di sini terungkap bahawa dia telah terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Okey, next kita pergi yang ketiga iaitu yujibu ala kulli muslim ata'abudu anil muharramatu. Maksud dia ialah wajib ke atas semua muslim untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Mesti dalam diri kita ni tertanya-tanya, kenapa lah tak boleh buat perkara-perkara haram? Haram ni best ke tak? Ini kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lah yang layak baginya. Semua orang tak nak masuk neraka, betul tak? Semua orang nak masuk syurga. Oleh itu, dengan adanya sabda Rasulullah ini memperkuatkan lagi kita untuk terus meninggalkan perkara-perkara yang haram. Okey, yang terakhir ialah wa iza solahu al qalbi wa salahat harakatul jasad kulluha. Maksud dia, sekiranya hati kita baik, hati kita betul, maka seluruh jasad kita ni juga akan baik dan sempurna. Okey, di sini saya ingin kongsikan mengapa ahli marifat sangat menitik beratkan soal hati. Kerana Allah telah menjadikan hati sebagai alat untuk beribadah. Setiap manusia merupakan penguasa atas dirinya sendiri. Segala usaha yang dilakukan oleh anggota badannya adalah untuk melaksanakan perintahnya. Maka untuk tujuan itu diwujudkan hati sebagai sumber kemahuan dan tempat manusia memproses ketentuan yang akan dilakukan oleh mereka. Contoh, kalau dia nak halal, halal lah, maka halal lah semuanya. Kalau dia nak haram, haram lah everything. Tak boleh buat apa dah, tunggu je lah akhirat nanti je kalau suka nak haram je. Okey, kesimpulan di sini kita boleh tengok apa hikmah kita menjauhi perkara-perkara yang haram dan syubhat. Di antaranya adalah yang pertama, harta kita terhindar daripada semua yang rugi, betul tak? Dan sekaligus menjamin untuk kita cari rezeki yang berkat. Kita nak cari rezeki tapi kita tak makan duit haram, kita tak mencuri, kita tak merompak, kita tak merokok untuk mendapatkan sesuap nasi. Kemudian kita akan suci daripada akal, fikiran, daripada makan makanan yang haram. So itu sahaja daripada kami semua. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Bye bye.